Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala ya atas limpah rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hari ini alhamdulillah kita dapat meneruskan siri kuliah kita dalam tadabbur surah Al-Baqarah. Dan ayat yang kita nak baca pada hari ini ialah pada ayat yang ke-216 ke surat 34 dari surah Al-Baqarah, ayat 216. Okey, 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dari Allah, Tuhan yang Maha Penguasa, Maha Pencipta, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang rahmatnya kita dambakan dan keampunannya kita harapkan. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat sambung pada ayat 216 dari surah Al-Baqarah. Dan semalam kita dah baca daripada ayat 214, 215 tentang macam mana cerita nak masuk syurga ni bukan mudah. Nak masuk syurga ni bukan mudah. Mungkin sahabat-sahabat yang ikut secara online semalam tak dapat dengar live di Facebook. Tapi sebenarnya kita ada buat dua. Satu lagi di YouTube. Jadi siapa yang miss di Facebook, dia boleh ikut di YouTube. Dan kelas malam tu, siapa yang rasa nak qada lah, kita kata, kalau nak qada, nak tengok balik, ada dalam YouTube. Mungkin Syahid letak dalam ruang komen tu link YouTube tu untuk kelas malam. Line tak berapa clear semalam, tak tahu pasal hujan lebat ke dia. Tapi alhamdulillah, walaupun begitu, dapatlah. Yang di YouTube ada, YouTube boleh tengok lah. Dan kuliah-kuliah kita pun setakat ni alhamdulillah lah, tim Pro Media Tajdid akan letak dalam YouTube. Jadi semua tu boleh cari situ. Cuma belum sampai lagi kita nak buat satu list untuk Ustaz Hashimi saja tu dalam projek kemudian nantilah, insya-Allah. Masih dalam projek untuk nak buat channel tu ada dah, tapi tak boleh masuk dia jadi admin, tak boleh masuk Syahid nantilah. Baik, ala kullin, cerita semalam Allah Ta'ala sebut nak masuk syurga ni bukan mudah. Apakah kamu sangka kamu nak masuk syurga sedangkan belum datang lagi kepada kamu ni apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada umat terdahulu? Susahnya, payahnya, digoncang mereka, sehingga mereka tu ternanti-nanti, tertanya-tanya bilalah Allah nak tolong kita. Dan mata nasrullah, bilalah Allah nak tolong. Pasal apa? Beratnya ujian. Dan begitulah juga kita sebut semalam, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis menyatakan bahawa kita semua ni bila mengaku beriman kepada Allah pasti akan diuji. Dan ujian Allah terhadap orang yang beriman kadang-kadang datang dalam ujian yang lebih berat daripada orang yang tidak beriman. Dan makin tinggi iman dia, makin berat ujian dia.
Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, asyaddun nasi ibtila'an humul anbiya. Manusia yang paling berat ujian dia ialah para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang ikut jalan Nabi dan orang yang menyerupai Nabi. Mana ujian terhadap mereka yang berpegang daripada atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian pada orang yang nak istiqamah di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menghadapi cabaran yang sama seperti mana yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hairanlah kalau kita dengar cerita Imam Ahmad di penjara. Kita dengar cerita Imam Bukhari dihalau daripada negeri dia. Dan kita dengar cerita Imam Bukhari sehingga matinya bersendirian. Mana mati pun, sampai mati pun orang tidak meraihkan solat jenazah dia, tidaklah dihadiri oleh ribuan, puluhan ribu orang. Dia meninggal dalam keadaan orang pulau dia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, orang halau dia daripada kampung dia sendiri. Tapi di mana orang yang halau dia, kita pun tak tahu nama siapa. Kalau tanya siapa halau Imam Bukhari, tak kenal. Kampung dia tu duduk mana, tak kenal. Siapa musuh dia paling utama, tak kenal. Tapi Imam Bukhari, walaupun meninggalnya sendirian ataupun meninggalnya tidaklah ramai yang orang panggil solatkan jenazah dia, tapi orang yang ambil ilmu daripada dia sampai kiamat. Sampai kiamat lah kita kata. Sejak daripada dia meninggal, hari ni tidak ada satu pun umat Islam hari ni lah kita kata, melainkan dia kenal Al-Imam Al-Bukhari, ataupun dia boleh pernah sebut Imam Bukhari. Ini ujian Allah. Waktu dia hidup, dia diuji. Pasal apa? Itulah sunnatullah kepada para pejuang agama. Para pejuang agama. Kerana itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak masuk syurga bukan mudah. Jika Allah Ta'ala akan uji manusia, lagi kuat iman, lagi besar ujian dia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan taufiknya, inayahnya, perlindungannya, bantuannya kepada kita dalam pertama, dalam kehidupan peribadi kita sebagai seorang Muslim, yang kita nak amalkan apa yang kita belajar. Dan yang kedua, kita minta Allah bantu kita dalam urusan dakwah kita, memperkenalkan Islam kepada masyarakat, menyebarkan apa yang Nabi SAW wariskan kepada kita. Dan seterusnya, kita nak berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga agama ini tetap terus mekar dan subur, dan menyelamatkan orang-orang yang selama ini terpesong daripada panduan agama yang benar. Baik, hari ini kita sambung ayat 216. Ayat 216, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital. Kutiba ni diwajibkan. Kutiba, diwajibkan, ditetapkan. Alaikumul qital, ke atas kamu al-qital. Al-qital ni peperangan lah, peperangan melawan musuh Islam. Melawan musuh Islam. Kata di Al-Imam Az-Zuhri, berdasarkan ayat ni, jihad ni wajibun ala kulli ahadin ghaza au qa'ada. Jihad ni wajib ke atas setiap Muslim. Sebab Allah Ta'ala kata kutiba alaikum, diwajibkan ke atas kamu al-qital, perang. Wajib kepada orang yang pergi berperang, dan juga wajib ke atas orang yang tak pergi berperang. Macam mana pula? Imam Az-Zuhri kata fal qa'idu
alaihi idza stu'ina an yu'ina. Di mana orang yang duduk apabila dia diminta bantuan wajib dia bantu. Wa in istughitha an yaghitha, dia bagi pertolongan, orang minta pertolongan dia wajib bagi. Wa illam yahtajju ilaihi qa'ada. Kalau dia diminta untuk keluar berperang, kalau dia mampu dia pergi, kalau dia tak mampu Allah dia tak pergi. Tapi urusan jihad dia tetap kena melibatkan diri. Bukanlah kata aku tak payah pergi jihad, dia rumah dah. Kalau dia tak pergi, hak dia tak pergi, itu waktu dia tak pergilah. Tapi kalau ada perkara yang dia boleh bantu urusan jihad, maka dia bantu. Dan tak sama orang yang tak pergi berjihad dengan orang yang pergi berjihad, tak sama kan. Melainkan orang yang tak mampu pergi. Kan ayat wahyu Quran yang paling pendek turun berkaitan dengan jihad. Pernah dengar ada hadis Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di mana turun ayat Quran berkaitan dengan la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tak sama orang yang duduk di kalangan orang mukminin tak pergi berjihad dengan orang yang keluar pergi jihad. Tak sama. Bila turun ayat tu, sedihlah sahabat-sahabat yang tak pergi. Yang tak pergi kerana uzur. Waktu ayat tu turun, Nabi panggil seorang sahabat, nama dia Abdullah bin Zaid. Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni salah seorang daripada penulis wahyu. Nabi panggil dia. Turun ayat Quran, la yastawil qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tak sama, tengah tu tulis tak sama orang yang tak pergi berjihad dari kalangan orang mukminin dan orang yang pergi berjihad dengan harta dan nyawa. Tengah-tengah tulis tu datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, dia kan buta, sahabat yang buta. Bila dia buta, dia bagi tahulah pada Nabi, kami tak pergi ni bukan sebab tak nak pergi, tapi tak boleh pergi. Jadi dia merasakan ayat tu, dia panggil, dia rasa macam mana tau. Dia tak pergi kan. Tapi bukan sebab dia tak nak pergi, dia tak boleh pergi. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Zaid bin Thabit, masa tu dia cerita, tengah dia tulis wahyu tu, paha Nabi dengan paha dia ni bertindih. Paha Nabi duduk atas pada paha dia. Bila Abdullah ibn Ummi Maktum cakap macam tu, Nabi pun diam. Nabi diam, kemudian tiba-tiba Nabi senyap, tunduk. Masa tu kata Zaid bin Thabit, aku merasakan tiba-tiba paha Nabi jadi berat. Paha Nabi jadi berat sehingga hampir-hampir paha dia ni patah. Dia rasa berat sangat, siapa nak rasa nak patah paha dia. Duduk sekejap, hilang. Jadi biasa balik, pasal Nabi pun angkat kepala dia. Nabi kata telah turun ayat Quran pasal jawapan pada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nabi baca balik ayat tu, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Allah turunkan 3 perkataan dia tambahan, ghaira ulid darari. Tak sama orang tak pergi perang yang tidak ada keuzuran. Yang tiada keuzuran berbanding orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi kalau orang yang uzur, dia tak pergi perang, apa yang dia dapat? Dia dapat juga pahala jihad, walaupun dia tak pergi berjihad. Sebab Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan jihad, Nabi kata kita duduk jihad di sini, ada saudara-saudara kita di Madinah, dia dapat pahala seperti mana kita duduk jihad ni. Siapa mereka ni? Mereka yang nak pergi berjihad tapi tak mampu, ada keuzuran. Yang ni tak sama, yang ni sama dengan orang yang nak berjihad. Yang tak sama apa dia?
orang yang tak pergi berjihad dalam keadaan tiada keuzuran. Jadi begitulah kita, walaupun orang tu tak boleh pergi berjihad, kalaulah tiba-tiba, kata Imam Az-Zuhri, dia ni bila diminta pertolongan dalam urusan jihad, minta bantuan dalam urusan jihad, maka dia wajib membantu urusan jihad. Walaupun dia tak boleh pergi, jangan dia duduk rumah je. Qultu, kata di Imam Ibn Kathir, walihadha thabata fi sahih man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata mitatan jahiliyah. Terdapat dalam satu hadis yang sahih, sesiapa yang mati dalam keadaan tidak berjihad, tidak berperang, ataupun tidak pernah berazam atau tidak pernah berniat untuk berperang, maka dia ni mati sebagai mati jahiliyah. Mana kita ni, setiap orang Islam ni mesti ada rasa untuk memperjuangkan agama dia. Mesti ni, cara mana itu pulang masing-masing lah. Biarlah agama kita menjadi perjuangan kita, jangan selain daripada itu. Baik, sambungan ayat ni. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kamu berperang dalam keadaan kamu tak suka. Kurhul lakum ay syadidun alaikum wa masyaqqah, berat nak pergi berjihad ni, berat. Walaupun dia berat, sesuatu yang kamu benci, Allah wajibkan ke atas kamu. Lalu Allah Ta'ala kata, wa huwa khair wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu padahal dia baik untuk kamu. Memang kamu tak suka berjihad, tapi bila Allah panggil apa, kamu pergi, kebaikan dia tu sangat banyak untuk kamu, dia baik sebenarnya. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kamu suka sesuatu, iaitu kamu tak nak pergi berjihad, kamu suka benda-benda kesenangan. Wa huwa syarrul lakum, tapi dia tu benda buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Jadi ayat ni sebenarnya boleh juga umum dalam perkara selain jihad. Apa dia? Ada benda kita suka, benda tu tak elok untuk kita. Ada benda kita benci, tapi sebenarnya baik untuk kita. Benda ni umum, hatta disebut dalam tafsir, wa hadza 'amun fil umuri kulliha, dia umum pada semua urusan kita. Walaupun ayat ni turun pasal jihad, tapi makna ayat ini terpakai pada semua urusan kita. Bahawa dalam hidup ni ada benda yang kita suka, sebenarnya tak baik untuk kita, dan ada benda yang kita tak suka, sebenarnya baik untuk kita. Jadi macam mana Ustaz, kalau orang tanya, macam mana kita nak tahu baik buruk kalau macam tu? Jawapannya penghujung ayat ni, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi yang tahu benda baik buruk ni ialah Allah. Jadi kerana nak tahu benda baik dan buruk, kena kembali kepada Allah. Apa sahaja yang Allah tetapkan dia baik untuk kita, walaupun kita tak setuju, tu dia. Contoh, bagi harta pusaka, tak adil lah. Saya rasa dia nak cakap macam tu lah. Kenapa lelaki dapat lebih daripada perempuan? Kita sama sekarang ni sama je. Ada perempuan dia kerja, lelaki dia tak kerja. Jadi dia yang tanggung keluarga. Kenapa dia tak boleh? Jawapan dia, Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Serahkan urusan tu kepada Allah.
Ni kita ni dalam sehari 2 hari ni duduk tengah hot, panas. Suasana panas. Panas apa dia? Panas dengan hal panggil hangatnya pilihan raya. Orang tu pun cerita lagu ni, orang tu cerita lagu ni. Kita suka benda tu, boleh jadi tak baik untuk kita. Kita benci benda tu, boleh jadi dia baik untuk kita. Kita kena tengok apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Dia pun benih memang. Tahulah ustaz, nampak semua sama. Hak bezanya warna je. Patut pergi perangai tu nampak lebih kurang. Dia katalah, orang kata lagu tu lah. Saya ni menakalkan saja. Tapi nak sebut, saya punya orang panggil kempen lah dalam sehari 2 hari ni. Kempen berkaitan politik. Kempen saya mudah. Apa tagline saya? Saya gunakan satu tagline yang baru muncul 2 hari lepas tagline ni. Tengah-tengah. Tagline dia ialah doa kita lebih bernilai dari undi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah tahu. Serahkan urusan tu kepada Allah. Maksud surah tu macam mana? Surah tu macam mana? Minta kepada Allah. Allahumma walli alaina khiyarana. Ya Allah, lantiklah pemimpin yang baik untuk memimpin kami. Atau lantiklah pemimpin dari kalangan kami orang yang baik-baik. Wala tuwalli alaina syirarana. Janganlah engkau lantik kepada kami ni orang yang jahat untuk memimpin kami. Orang jahat ni boleh menjadi pemimpin sebab apa? Sebab kita yang tak kena. Wala tusallit alaina bidhunubina. Ya Allah, jangan sebab dosa kami engkau jadikan orang yang memimpin kami orang yang tidak merahmati kami dan tidak takut kepada Allah dalam urusan kami. Jadi oleh kerana kita ni pening dalam ni zaman. Sampai semalam saya kata, tanya orang, ada orang tahulah tak nak mengundi dah tahun ni, dia kata pening sangat, dia kata tak nak mengundi. Pasal pening. Saya kata mengundi tak mengundi, urusan itu rahsia. Yang penting doa. Tapi kalau kita tak mengundi, kita serahkan urusan tu pada orang, kita tak ada ikhtiar pula, tak tahu. Ada orang kata kita tak nak, kita kata tak nak, tapi kalau dia orang lain mengundi, dia menang, dia lah akan lantik pemimpin. Jadi nak tak naknya kita akan terpaksa akur juga. Jadi ada kita jalankan tanggungjawab yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Maknanya tanggungjawab yang pihak kerajaan lah bagilah. Lepas pada tu, hak paling lebih besar lagi ialah doa kita. Kita ni pangkah tu satu hari, kita semua ni ada satu X je. Saya, tuan-tuan, jemaah sekalian, hanya ada satu pangkah je. Tapi dan udahlah satu pakar. Pakar tu pula sama pula nilai tu. Kita hak pakar hari ni, hak jaga solat 5 waktu, dengan orang tak semayang sama di sisi SPR. Orang hak ngaji tinggi, ngaji PhD, ngaji ilmu agama, sama dengan orang hak tak mengaji. Ini keburukan demokrasi lah. Keburukan demokrasi ni berbeza dengan sistem syura. Syura ni lain. Syura ni ahlul halli wal aqd. Maknanya syura ni lebih kurang kita pilih pemimpin di peringkat bawah ni. Mana-mana orang ni tu tak semestinya ahli politik, tapi orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Maka mereka ni dilantik menjadi ahli majlis syura. Dan mereka buat keputusan dengan kepandaian, dengan maslahat, nilai dan sebagainya. Macam kita jalankan sebuah syarikat lah. Syarikat kita ada meeting, organisasi kita ada meeting. Tapi kita tak panggil semua orang karyawan bawah kita ni buat mengundi.
Kalau tiba-tiba company setiap kali nak putusan kena minta undi, siapa kau cleaner kena undi, jam. Orang yang tahu memimpin, dia memimpin dan dia ambil pandangan orang-orang yang pakar dan layak. Ahlul halli wal aqd dalam istilah agama, syura ni ialah menasihati pemimpin. Dan syura juga berkuasa, ataupun ahlul halli wal aqd berkuasa untuk melantik pemimpin. Jadi dia bukan orang biasa-biasa. Bila hari demokrasi ni, dia memberikan hak yang sama kepada orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Sama. Saya ada satu kertas undi, dia pun ada satu kertas undi, sehingga orang boleh manipulasi. Lagi ramai orang jahil boleh dibeli, lagilah nampak jalan dia untuk jadi pemimpin. Tapi memang kita tak setuju pun. Inilah orang panggil keadaan yang Allah uji kita di zaman ini. Nak buat mana orang kita ni, inilah yang ada cara dia. So kita berikhtiar dalam cara yang ada lah, ikhtiar. Tapi lebih utama daripada tu adalah doa. Doa ni tak sama. Doa orang tu mustajab dengan tak mustajab di sisi Allah. Allah tengok orang ni orang soleh, orang baik, orang berilmu, orang yang, maka dia doa kepada Allah. Tak sama doa dia dengan doa orang yang jahil. Jadi sebab tu dalam situasi sehari dua ni, ada saya kena banyakkan doa. Setiap hari, setiap masa kita doakan, Allahumma walli alaina khiyarana. Ya Allah, biarlah orang yang memimpin kami ni orang baik. Kita kata, lalu kita buat pilihan berdasarkan kita kata orang tu baik. Cuma jangan sebut orang panggil, kita dah baca istikharah kan, kita jangan sebut, ya Allah lantiklah fulan, biar fulan jadi pemimpin aku. Kita tak tahu dia tu baik, kita nampak dia baik. Berapa ramai orang sebelum dia naik nampak baik, lepas dia naik nampak sebaliknya. Jadi kita tak tahu. Sama juga kita nak jadi pasangan, cari pasangan hidup, kita istikharah, ya Allah kalau dia ni baik untuk aku, permudahkan. Kalau dia tak baik untuk aku, jauhkanlah dia daripada aku. Kita nak minta kerja pun kita istikharah, ya Allah kalau kerja ni baik untuk aku, permudahkanlah. Kalau kerja ni tak baik untuk aku, jauhkanlah dia daripada aku. Betapa pentingnya kita ni menyerahkan urusan kita kepada Allah, apatah lagi dalam urusan pemimpin. Jadi kalau saya tanya hari ni, ada pilihan kita nak pakah waktu kita. Tapi bila kita berdoa tu, kita tak sebut, ya Allah hak aku pakah ni biarlah dia menang. Saya tak kata lagi tu. Saya lah, saya kata, ya Allah lantiklah orang yang baik untuk memimpin kami. Andai kata pilihan aku ni salah, engkau lebih tahu orang lebih baik, lantiklah dia. Nah, lepas tu kalau siapa-siapa naik, kita sebagai ahli sunnah ni, orang beriman ni, ada hadis Nabi suruh mentaati pemimpin yang dipilih. Taatlah selama dia memerintahkan kita dengan perkara yang ma'ruf. Melainkan dia suruh benda yang mungkar, janganlah buat pula. Tapi ini mauqif, dia panggil mauqif ahli sunnah. Kerana bila sudah dilantik, cukup-cukuplah. Jangan pula duk habis tak cerita siapa. Aduh, letihlah kita. Tak habis-habis cerita ni. Terutamanya dalam tahun-tahun yang terakhir kita ni, cerita politik tak habis-habis. Lalu kita kata kembali kepada berpegang pada ajaran agama lah yang terbaik. Kita doa kepada Allah, ya Allah, biarlah di negeri kita ni aman, sejahtera, selamat, Islam berdaulat. Ya Allah, dulu dah berjihad macam-macam. Jihad orang dulu, siapa Tok Janggut mati lawan penjajah. Dia Tok Janggut ni orang yang alim lah. Bukan dia dia nak lawan cukai saja dah. Macam saya sebut semalam lah, nenek moyang kita ni 500 tahun dijajah, berjaya mempertahankan agama anak cucu. 1511 kita tertawan, dikalahkan oleh Portugis.
Perang berlamu dah bulan tu. 15 belah runtuhlah Empire Kota Melaka. Sampai merdeka 1957. 1957, hampir 500 tahun lah. 400 berapa total? 400. Cuba tu kira berapa? Lambat kita tu sudah lebih kurang lah, kita kata hampir lah 5 abad lah kita kata. Bila merdeka, indikator kita semalam kita sebut cerita Natrah kan. Bila Natrah murtad, dipaksa murtad, gegak gempita seluruh tanah air. Padahal sudah dijajah 500 tahun. Tapi bila berlaku peristiwa murtad, orang bising. Pasal apa? Sebab murtad di kalangan masyarakat Melayu zaman tu besar. Padahal ditijaj siapa mereka ni terpaksa nak selamatkan dia punya empire, dia takkan ganggu urusan agama. Agama diserahkan kepada pemimpin tempatan, raja dan sebagainya. Zaman dulu lagi lagu tu dah. Tapi dia hanya buat percukaian pemerintahan. Tapi dalam masa yang sama dia buka lah sekolah Inggeris, buka sekolah sekolah-sekolah Kristian. Adalah. Dengar. Dalam masa yang sama moyang-moyang kita ni buka sekolah agama. Sekolah dipanggil sekolah agama rakyat. Sekolah sendiri dhaif. Orang pakat wakafkan harta, buat sekolah, hantar anak cucu pergi ke ngaji ke Mekah, balik satu seorang daripada raja tu, nama dia Raja Long Yunus. Saya baru dengar cerita dia baru ni. Seorang raja Kelantan yang disebut sebagai nama apa, raja, tapi dia mandul, dia tak ada anak. Dia telah mewakafkan rumah dia di Jeddah ke di Mekah. Sampai hari ni katanya dah jadi hotel. Ada penjaga amanah wakaf tu, 2 tahun lepas dia bagi. Wakaf tu adalah wakaf untuk orang Kelantan yang pergi buat haji. Jadi penjaga amanah tu ni, dia akan cari orang buat haji daripada orang Kelantan. Mana IC 03, dia bagi duit. Sebab wakaf raja tu tahun 18 berapa wakaf. Maknanya orang kita dulu, raja-raja berapa semua, hubungan dia sangat rapat dengan Mekah. Nak jaganya, punyalah nak jaganya panggil apa? Agama masyarakat. Tu kita merdeka. Tak ada lama, tak ada 500 tahun merdeka. 1957 sampai 2007 50 tahun, sampai lagi kita ni baru 60 tahun. 2007, 2017 60 tahun. 2027 70 tahun. Tolaklah, bulan ni berapa? 60 kemerdekaan yang ke 67. 60 berapa? Tak ingat saya pun. 66. Lebih kurang tu lah. Tak ada sampai 100 tahun orang Melayu murtad lama mana. Gereja besar-besar mana? Hak liberal jadi lagi, LGBT lagi. Tu katanya orang dulu berjuang untuk agama 500 tahun mempertahankan agama. Perang Aceh, perang berapa ramai orang mati mempertahankan agama. Bila mari merdeka, okey. Jadi kita ni, sebab tu saya kata sekali lagi, banyakkan doa. Banyakkan doa. Semoga Allah Ta'ala jaga urusan umat ini dengan pemimpin yang baik. Orang yang paling perlu kepada doa kita siapa? Pemimpin kita.
Doa waktu dia belum dilantik ni, waktu belum lagi ada kan, waktu fatrah tengah memilih, doakan agar Allah lantik orang yang baik. Pak dia jadi pemimpin. Siapa-siapa pun yang telah dilantik menjadi pemimpin, maka hak dia sebagai pemimpin, kita doakan dia. Hak kita sebagai rakyat, dia wajib jaga kita. Doakan, ya Allah bagilah hidayah kepada dia, bagilah petunjuk kepada dia. Ya Allah lantik orang jadi baik memimpin kami. Doa. Allah boleh ubah. Kalau Allah nak ubah, sama ada Allah ubah tukar ke, Allah ubah bagi hidayah ke, Allah lebih tahu. Kadang-kadang kita duk rasa nak tukar, Allah nak tukar, tak tahu mana lagi. Dah. Contoh dia tu, saya tak nak tukar, kalau tak tukar dan nak sebutnya, doa kita, ingat tagline dia, doa kita lebih bernilai dari undi kita. Doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaedah ni terpakai. Kaedah apa hak kita baca ayat ni? Ada yang benda kamu suka tak baik untuk kamu, ada yang kamu tak suka baik untuk kamu. Hak yang paling, siapa tahu baik buruk ni? Allah sahaja yang tahu. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita pemimpin yang baik untuk memimpin urusan kita. Dan dalam waktu-waktu kritikal ni, kita jagalah diri kita, banyakkan berdoa, ajak anak-anak kita juga untuk sama-sama saling berdoa, jaga solat 5 waktu. Lalu ada pun nak puasa sunat, kita buat amal soleh agar kita boleh bertawassul kepada Allah dengan amal soleh tu. Waktu kita tengah buat amal soleh itulah kita doa. Hari itu kita puasa contohnya, hari Khamis nanti ni puasa. Bila puasa hari Khamis ni, pakat-pakat doa, ya Allah, waktu-waktu begini kita ada pilihan kita, tapi still Allah lebih tahu berdasarkan ayat yang kita baca ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Lalu mereka bertanya tentang bulan yang haram dan berlaku padanya perang. Berperang pada bulan haram. Ada cerita ni sebenarnya. Kenapa mereka tanya ni? Kerana ada satu peristiwa. Seorang sahabat ni, Abdullah bin Jahsh, dia dihantar oleh Nabi SAW untuk merisik. Dipanggil Sariyah. Sariyah ni kumpulan perisik. Dia bukan lagi perang, dia buat risik. Dia buat risik kepada orang Quraisy. Nabi pilih beberapa orang. Lepas tu Nabi hantar dengan Abdullah bin Jahsh. Kemudian Nabi bagi satu surat. Nabi kata kepada Abdullah bin Jahsh, jangan buka melainkan lepas kamu sampai sekian-sekian tempat. Terlepas daripada 2 hari. Dia orang pun berjalan. Sampailah tempat orang Nabi suruh buka, dia buka surat tu. Nabi kata, surat ni bila sampai di sini, janganlah kamu paksa semua orang ikut kamu. Jadi dia pun kata apa? Nabi kata, siapa nak ikut Abdullah bin Jahsh, ikut. Siapa tak nak ikut, terpulang pada dia. Tapi aku, Abdullah bin Jahsh ni pemimpin, aku kena pergilah sebab Nabi suruh buat risik. Jadi pergilah. Ada yang sebut kembali, dan ada yang tak kembalilah. Wa ba'atha ma'ahu 8 rahtin minal muhajirin laisa fihim minal ansar. Tu keluar 8 orang bersama dengan Abdullah bin Jahsh. 8 orang. Fa ana madhi fa madha wa lam yatakhallaf anhu minhum ahad. So dia kata bersama 8, daripada 8 tu tak ada seorang pun yang patah baliklah. Dia buat risik lah. Pergi sampai di satu tempat dia panggil Nakhlah. Satu tempat Nakhlah ni
tiba-tiba tengah-tengah wak risik itu tembung dengan seorang Quraisy. Tembung dengan seorang Quraisy. Nama dia panggil Ibnu Hadrami, Amru bin Hadrami, Ibnu Hadrami. Lepas tu bila bertembung tu, akhir sekali berlakulah perang. Padahal tak gini nak perang lagi, tapi akhir sekali bila bertembung, akhirnya mereka bunuh seorang daripada tu, nak mana Ibnu Hadrami. Bila berlaku begitu, bising, geger, tahu geger? Geger ni riuh. Orang Quraisy kata Muhammad telah melanggar bulan haram. Itu cerita dia asal. Pasal bulan haram ni orang Quraisy pun tak perang. Semua orang kenal. Sejak daripada Allah cipta langit dan bumi ni, Allah gazet 4 bulan haram ni, termasuk tamu Quraisy. Dia je musim haji, dia jagalah bulan haram ni. 3 bulan masa haji, 1 bulan bulan Rejab, kan? Jadi Quraisy ni memang tak perang bulan haram. Tiba-tiba berlaku pertembungan tu, terbunuh salah seorang daripada orang Quraisy. Maka riuh, bising. Mereka kata Nabi ataupun kumpulan Muhammad ni telah bunuh orang Quraisy di dalam bulan haram. Lepas tu bila dia balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ma amartukum biqitalin fi syahril haram. Aku tak suruh pun kamu pergi perang bulan haram. Tapi mereka dah terlanjur berperang tu, akhir sekali turunlah ayat Quran. Ayat ni lah, yas'alunaka 'anis syahril haram. Tapi panjang sikit ayat ni, kita sambung esok pula. Kita sambung esok, cerita pasal perang ni. Dan ayat masih lagi berkaitan dengan wal fitnatu akbaru minal qatl. Ni pun salah satu ayat yang cerita tentang fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Jadi penjelasan dan huraiannya insya-Allah besok lagi. Insya-Allah. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.